Okey, kita tengok soalan pertama, topik bangkalian kita. Beritahu kat situ kalau kau tengok kotak P mengandungi 5 keping kad yang masing-masing dilabel dengan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kotak P ada 1, 2, 3, 4, 5. Manakala kotak Q mengandungi 3 keping kad, Q ada label dengan 1, 3, 5. Okey. Sekeping kad dipilih secara awak daripada kotak P. Pada masa yang sama, sekeping kad dipilih secara awak dari kotak Q. Oh, pada masa yang sama ni. Hitung penangkalian bahawa jumlah kedua-dua nombor yang dipilih itu ialah 7. Jumlah dua-dua nombor yang dipilih itu ialah 7. Ini diambil serentak. Bila diambil serentak, dia tak ada siapa dulu. Dia tak ada siapa dulu kan. Maksudnya, kat sini kalau kita ambil contoh, saya ambil kat sini. 1, 3 dengan apa, 1, 3 ni dengan 1, 3 ni kita berbeza lah. Kan? Tapi ni kita tengok contoh dia. Hitung kebangkalian bahawa jumlah kedua-dua nombor dipilih itu ialah 7. Dia nak yang pertama, hasil tambah sama dengan 7 atau hasil darab dua-dua adalah ganjil. Hasil darab ialah ganjil. Okey? Jadi soalan jenis macam ni, langkah pertama, kamu kena senaraikan ruang sampel kalau tak nak salah lah. Kalau tak nak salah, takut keliru, kita senaraikan ruang sampel. Ruang sampel maksudnya saya akan ambil kat sini. Sekejap macam ni. Okey, saya akan buat 1, 1. Ni 1, 1. Kemudian 1, 3. 1, 5. Kemudian habis cerita dia. 2, 1. 2, 3. 2, 5. Kemudian 3, 1. 3, 3. 3, 3, 3, 5. Kemudian kita ambil 4, 1. 4, 3. 4, 5. 5, 1. 5, 3. 5, 5. Macam tu. Okey, ini kita ambil ruang sampel yang kita ada kan. Apa dia nak? Hasil tambah sama dengan 7. Siapakah hasil tambah sama dengan 7 ni kita cari. Hasil tambah sama dengan 7 kita dapat 2 tambah 5. Keluarkan. Kemudian 4 tambah 3. 4, 3. Okey, ada lagi ke? Oh, tak ada. Itu hasil tambah 7. Atau maksudnya kita senarai pula bawah ni, kita gabungkan. Gabungkan atau apa? Hasil darab dapat ganjil. Hasil darab dapat ganjil, 1 darab 1, boleh? 1 darab 1, 1. 1 darab 3, 3. 1 darab 5, betul? Ganjil. Kan? 2 darab 1, tak boleh, genap. 2 darab 3, 6. 2 darab 5, 10. 3 darab 1. 3 darab 3, 9. 3 darab 5, 15, ganjil. 3, 5. 4, 1, 4, 3, 4, 5, tak boleh. 5, 1. 5, 3. 5, 5. Atau kena gabung. Kita gabung, kita akan dapat. Ya. Oh, sangkut pula. Kejap. Ada lag. Saya lupa tukar internet saya. Kamu nampak okey ke? Nak tengok? Baik, saya ingat. Ni masalah handphone ke? Salah line ni.
Boleh nampak tak? Boleh? Boleh ya? Jelas sikit ke? Jelas tak? Kenapa saya kelabu tiba-tiba? Aduh. Kan? Jawapan kita kat sini kita akan dapat semua ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi 11 daripada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. Semua. Okey? 11 daripada 15. Yang ini kita buat kepada kalian dengan menggunakan teknik ruang sampel. Kan? Ruang sampel dan peristiwa yang dia nak. Ini yang semua ni kita panggil dia ruang sampel. Yang ini adalah peristiwa soalan tu. Peristiwa yang dia nak. Okey? Yang ni kita dapat satu atau gabung saja. Jawapan kita mana? C. Boleh okey? Tak apa. Tadi ada gangguan teknikal saya tak nampak. Kamu nampak saya. Aduh. Nombor 2 Nombor 2. Sekeping kad yang dilabel dengan nombor dalam rajah berikut dimasukkan ke dalam sebuah bekas. Okey, ni senang jelas nampak semua kan. Sekeping kad dipilih secara jawab pada bekas itu. Hitung kepada kalian bahawa kad dipilih ialah gandaan 3, macam tadi Kak. Gandaan 3 atau kuasa 2 sempurna. Yang ni kau tak tahu sangkut ni. Gandaan 3 senang, CP3. Sebab dia kata sekeping kad senang. Sekeping kad ambil sekeping je. Gandaan 3 maksudnya CP3. Kita ambil mana satu CP3? CP3 21 dengan 36 saja. 21 36. Okey, atau gabungkan dengan apa? Kuasa 2 sempurna. Apakah nombor kuasa 2 sempurna? Kuasa 2 sempurna tu nombor yang ni. 1 kuasa 2 1, 2 kuasa 2 4, 3 kuasa 2 9, 4 kuasa 2 16, 5 kuasa 2 25, 6 kuasa 2 36. Yang sebelah sini nombor-nombor ni kita panggil dia perfect square number. Iaitu nombor kuasa 2 sempurna. Jadi kita keluarkan cerita dia 1, 4, 9 tak ada 16. 36 tak boleh ambil dah. Sebab apa? Dah ada. Kalau kita dah ada tak, jangan ambil 2 kali. Sekali sudah. Okey, ini kita akan dapat jawapan kita. 5 peristiwa daripada semua ruang sampel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 5/9. Jawapan kita B. Okey, kepada kalian ni memang favorite dalam kertas 1 objektif kan. Okey. Kita tengok soalan nombor 3 pula. Kebarangkalian calon P, Q dan R lulus satu ujian menunggang motosikal masing-masing P lulus 1/3, Q lulus 2/5, R lulus 3/4. Hitung kepada kalian bahawa hanya 2 orang daripada mereka yang lulus. Hanya 2 orang daripada mereka yang lulus. Jadi kita kena buat kes kat sini. Dah jadi macam lawyer kejap. Kita kena siasat. Kemudian kita buat kes. Okey, siapa yang lulus? Dia nak 2 orang lulus. Siapa yang lulus? Yang pertama saya kata P dan Q lulus. Saya tulis PQ. Okey, dia kata ada lagi siapa? Atau P, R lulus. Ada lagi? Ada lagi. Atau siapa? Q, R lulus. Ada habis. Okey. PQ, PR, QR. Okey. QP sama dengan PQ. Sama. Benda yang sama. Sebab darab. Baru kita pergi ambil masukkan. Ini kita panggil 2 orang lulus. PQ maksudnya 1/3 darab dengan 2/5 campur 1/3 darab dengan R, 3/4 campur QR, 2/5 darab dengan 3/4 campur. Ambil kalkulator tekan, dapatlah jawapan dia. Okey. 2/15, 2/15 campur 3, 1/4. 1
4 campur 6/20. Boleh lah. Pakai kalkulator 41/60. Kenapa saya dapat pelik? Oh, saya lupa. Sorry. Okey. Ya. Oh, sorry. Silap. Saya silap. Ini saya silap. Bukan kamu silap. Saya lupa buat cakap. Sebab dia ada 3 orang. Kan? Kalau P lulus, Q lulus, kita kena letak juga si R ni gagal. Sebab dia kata 2 orang lulus. Cerita dia kan, kena letak juga ni. Ni, kat sini. Kan? Jadi soalan dia sebenarnya, dia tak boleh buat macam ni aja, PQ, PR, QR ni. Kan? Dia kena buat gambar dia pokok. Kan? Sebab dia ada 3 orang ni. P, Q, R. Ambil. Sorry, ni silap. Lepas tu saya tekan-tekan tak ada kaitan. Ada jawapan tak? Kamu tekan. Tak ada kan? Jadi dia kena buat macam ni. Dia kena buat P. Kan? Lepas tu apa? Lepas P lulus. Ini P lulus, P gagal. P saja ada 2. P lulus, P gagal. Daripada P ni, dia pecah. Q lulus, Q gagal. Daripada Q ni dia pecah pula. R lulus, R gagal. Macam tu. Yang ni pun sama. R lulus, R gagal. Yang ni pecah sama benda sama. Gambar dia pokok. Q lulus, Q gagal. P lulus, R lulus, R gagal. R lulus, R gagal. Macam tu. Kan? Dia nak 2 saja lulus. P, Q, R tak boleh. Okey. Betul dia pergi mana? P, Q, R. Ni boleh. Sini kita akan dapat, saya tulis senarai dulu. Ini adalah P, Q, R. Ni P, Q, R. Lepas tu sini P, Q, R prime. Lepas tu P, Q, R prime. P, Q prime R. P, Q prime R prime. Bawah. P prime Q R. Lepas tu P prime Q R prime. P prime Q prime R. P prime Q prime R prime. Ini kalau buat gambar raja pokok, kita nampak cerita dia. Dia nak hanya 2 pada mereka lulus. Yang ini. P Q R prime lagi. Ni. P Q prime R. Lagi yang ini. P prime Q R. Lepas tu habis. 3 je. Kan? Cuma kat sini saya lupa letak ni. Yang gagal ni saya lupa letak. Kan? Contoh, kalau P dengan R lulus, maka kita letak Q gagal. Saya letak kat belakang tak apa. Sama cerita dia yang ni. Okay. Kalau Q dengan R lulus, maka P gagal. Dia susunan apa tadi? Sebab darab. Kan? Jadi kita kena masukkan dia gagal. Kalau R lulus 3/4, dia gagal 1/4. Tertinggal pula yang ni. Patut tak ada. Saya baik tak ada jawapan tadi kan. Q gagal 2/5 lulus. Gagal 3/5. P lulus 1/3. Gagal 2/3. Baru tekan kalkulator lagi sekali. Dua campur 9 campur dengan 12. Bahagi 60. 23/60 baru ada jawapan. Minta maaf kan? Ini awal saya pun silap. Pergi letak lulus saja tak boleh sebab ada 3 orang, dia kena pertimbangkan 3 orang sekali. Boleh? Okey? Boleh. Boleh. Okey, kita tengok nombor 4. Sebuah beg mengandungi 4 keping chip merah. 3 keping chip biru. Ada satu beg je. Satu kawasan je. Tapi dia ada merah ada 4.
biru ada 3. Jika 2 keping chip dipilih secara awak daripada beg itu, hitung kebangkalan bahawa 2 chip yang dipilih mempunyai warna yang berlainan. 2 chip yang dipilih mempunyai warna yang berlainan. Macam mana warna berlainan? Warna berlainan maksudnya merah biru atau biru merah. Kan? Merah biru atau biru merah. Jadi kita panggil dia 2 chip yang dipilih warna yang berlainan. Okey. Dia pilih 2 keping yang pertama. Kalau kita pilih dapat merah dulu, maksudnya merah kebarangkalian dia adalah 4 daripada 7. Kan? Maksudnya kita dah ambil berapa merah? Sebiji merah kita ambil. Kemudian kita ambil biru pula. Biru kebarangkalian dia adalah 3 daripada 6. Kenapa daripada 6 aja? Sebab merah tadi dah ambil 1. Bila dah ambil 1 tinggal 3 kat sini. Jadi bila kita ambil biru selepas tu, jumlah semua tinggal 6. Itu kes yang pertama. Kes yang kedua, kalau kita ambil biru dulu, kita akan dapat 3/7. Sama juga cerita dia. Bila kita ambil merah kemudian, dia akan jadi 4/6. Ini kita panggil dia kebarangkalian warna berlainan. Tekan kalkulator. 4/7. Macam tu. Okey. Ini sebab kita ambil Sarawak, ambil dua-dua macam tu. Satu-satu, jadi maksudnya yang kedua tu, bilangan yang pertama tu akan mengurangkan jumlah keseluruhan. Kita panggil dia tolak 1. Okey. Nombor 5. Sebuah beg mengandungi 3 biji manik merah dan 3 biji manik hijau. Merah 3, hijau pun 3. Sebiji manik dipilih secara awak pada beg itu. Jika manik pertama dipilih adalah manik merah, maka ia akan dimasukkan semula. Okey, kalau mula-mula dapat merah, dia akan masuk balik. Masuk balik maksudnya apa? Dia tak efek orang sebelah. Dia tak efek yang kedua kan? Okey. Jika manik pertama dipilih hijau, maka ia tidak dimasukkan semula. Kalau hijau tak masuk macam tadi dia akan jadi. Hijau tak masuk. Okey. Kedua, hitung kebarangkalian bahawa sebiji manik merah dan sebiji hijau dipilih. Dia kata merah, sebiji manik merah dan biji manik hijau dipilih. Merah dan hijau dipilih. Okey. Jadi kalau merah aja, kalau pertama kita ambil merah. Bila kita ambil merah, kita akan dapat apa? 3 daripada 6. Okey. Tapi merah dia masuk balik. Nampak? Bila kita masuk balik, yang kita dapat kat sini, yang kedua, H pun akan jadi 3/6 juga. Nampak? Terus kita dapat jawapan kita kat sini, 3/6 darab dengan 3/6, kita dapat jawapan 1/4. Okey? Ini senang sikitlah. Di sebelah. Soalan subjektif pula. Tengok subjektif. Oh, subjektif saya buat kan. Satu soalan, satu live. Oh, baiknya. Okey. Rajah berikut menunjukkan 4 biji bola berlabel nombor di dalam kotak P. Dan 2 bola berlabel huruf di dalam kotak Q. Sebiji bola dipilih secara awak dari kotak P. Dan sebiji bola lagi dipilih secara awak daripada kotak Q. Senaraikan ruang sampel. Okey, senaraikan ruang sampel. Ini ruang sampel. Ini jalan kerja apa? Untuk kertas 2 kita kena buat betul-betul cantik-cantik lah. Ruang sampel kita boleh guna pakai S pun boleh. Set semester pun boleh. Sampel sama dengan ni tarik. Okey.
P kemudian Q. Jadi 2A macam koordinat 2A kemudian 2B. Okey, kalau nak teruskan 4 pun tak apa, tak ada masalah, tapi saya lebih suka buat ke bawah kan, koma sini saya turun sini. 4A, 4B, 7A, 7B, 8A, 8B. Jadi saya buat koma, jadikan dia seperti bentuk koordinat, bagi cukup koma dia. Belakang last sekali, tutup. Itu kita panggil dia ruang sampel. Ruang sampel. Okay. Sebiji bola dengan nombor perdana. Laju betul buat tu A. Sebiji bola dengan nombor genap dan sebiji bola berlabel huruf A. Kebangsaan kalian, nombor genap dan huruf A. Dia serentak. Genap dan huruf A kena tengok serentak. Maksudnya jawapan kita kat sini, kita akan dapat peristiwa dia adalah genap dan huruf A. 2A. Satu lagi, genap huruf A. 4A. Genap huruf A. 8A. Ini peristiwa kita. Jadi kebarangkalian kita sama dengan 3 per dengan 2, 4, 6, 8. Macam tu. Okey. Yang ni mudah sikit lah kan. B. Sebiji bola dengan huruf perdana. Nombor perdana. Kan? Sebiji bola dengan nombor perdana atau dia lain sikit. Kita kena buat satu-satu. Kita buat nombor perdana dulu. Nombor perdana maksudnya dia tak pertimbangkan yang belah kanan. Dia hanya tengok belah kiri. Siapa nombor perdana dia ambil. Jadi nombor perdana kita ambil semua yang terlibat siapa. 2A. 2 adalah nombor perdana kan. 2B. 4 bukan. 7A. 7B. Okey, habis cerita nombor perdana. Sebiji bola berlabel huruf B dia ambil. Kita kena ambil semua B kecuali yang dah ambil. Kan? Semua B kecuali yang dah ambil. Itu atau. Kita cantumkan. Jadi yang kita ambil 2B dah. 4B belum. 7B dah. 8B belum. Dapat jawapan kita. Jadi kebarangkalian bilangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 per dengan 8 kecilkan 3 per 4. Habis. Okey. Jadi kalau macam ni soalan dia tak banyak markah dia. Kan? Ini dalam lebih kurang saya rasa dalam 4 markah. Okey. Kita tengok seterusnya. Uish. Besar sangat kertas saya ni. Okey. Nombor 3. Aminah, Beng Chu dan Kamala ialah 3 orang murid lemah dalam sebuah kelas. Kebarangkalian Aminah, Beng Chu dan Kamala lulus Principal Account dalam peperiksaan SPM masing-masing ialah 1/10, 25, 1/20. Hitung kebanyakan bahawa ketiga-tiga mereka gagal mata pelajaran itu. Ini macam tadi gambar dia pokok. Tapi kalau kamu dah nampak tadi tak payah buat. Tak apa. Contoh yang ni senang. A. Maksudnya ketiga-tiga mereka gagal. Kalau tiga-tiga gagal maksudnya apa? Kan? Siapa nama dia? Aminah gagal. Beng Chu gagal. Kamala gagal. Macam tu. Jadi apa jawapan kita? Aminah gagal. Lulus 1/10. Gagal 9/10. Teruk sangat Aminah ni kan. Okey. Beng Chu lulus 2/25. Kan? Gagal dia 23/25. Lulus 1/20. Gagal 19/20. Okey, betul lah 3 orang murid lemah patut. Okey. Jadi kita akan dapat jawapan kita kat sini. Ambil kalkulator tekan. 9/10 darab 23/25 darab dengan 19/20.
Saya salah tekan ke ni? Pelik dapat ni. Ya. 9 per 10, 23, 25, 19 per 20. Kamu dapat apa ni? Cikgu dapat 3, perpuluhan panjang-panjang cikgu. Tak. 3933 per 5,000 ni. Betul? Betul. Kan? Oh, Betul, cikgu. kau ni. Sebab apa? Ketiga-tiga mereka gagal. Memang nombor dia susah nampak. Nombor dia besar. Kan? Lepas tu tak boleh kecil lah tu. Tak boleh nak kecilkan. 19 nombor berdana. Out terus lah. Kan? Okey. B. Cikgu. Ya. Dia boleh ke cikgu? Kita ambil 1, lepas tu kita tolak semua 1 tolak 9, 1 tolak 1 per 10 darab 2 per 2 per 25 darab 1 per 20. Tak boleh kan cikgu? Boleh. Boleh. Kita ambil kat saja. Dia nak apa? Dia nak semua gagal, betul tak? Semua gagal sama juga dengan 1 tolak. Boleh kan? 1 tolak semua lulus. 1 tolak semua lulus. Tak boleh lah. Kamu tengok jawapan lain. Jawapan lain. Tak boleh. Sebab dia ada kes lain. Dia ada kes A prime, B prime, K. Jadi dia ada banyak kes. Kita tak boleh ambil 1 tolak tu. Okey. B, salah seorang pada mereka lulus mata pelajaran itu. Ini macam tadi. Salah seorang pada mereka lulus. Maksudnya, kalau A lulus, B kena gagal, K kena gagal. Atau, macam tu. Kalau B yang lulus, jadi A kena gagal, K kena gagal. Atau A gagal, B gagal, K lulus. Dia kena buat macam tu cerita dia. Itu dia kata, salah seorang daripada mereka lulus. Seorang aja lulus. Ini cerita seorang aja lulus. Okey? Ini kena masukkan nombor. Nombor dia dahsyat lah. A 1 per 10. B prime 23 per 25. K prime 19 per 20. Campur A prime 9 per 10. B 2 per 25. K prime 19 per 20 campur A prime 9 per 10. B prime 23 per 25. K 1 per 20. Nombor dia memang dahsyat sikit lah. Tak apa. Kita pakai kalkulator je pun kan. Boleh kita try nak. 1 per 10 darab 23 per 25 darab 19 per 20 campur 9 per 10 darab 2 per 25 darab 19 per 20 campur 9 per 10 darab 23 per 25 darab 1 per 20. 493 2500. Dapat sama? Sama cikgu. Okey, Sama, alhamdulillah. cikgu. Saya tekan kalkulator saya lembab sikit. Saya takut salah. Kan? Jadi kau faham ni Okey? Yang penting yang atas ni yang kita tulis ni prime apa benda tu, pilihan kita, kes kita. Okey, C dia nak apa? Sekurang-kurangnya seorang daripada mereka lulus mata pelajaran itu. Sekurang-kurangnya lulus. Yang ni baru boleh ni apa Ishraq? Sekurang-kurangnya lulus boleh. Sekurang-kurangnya lulus maksudnya apa? Ini kena ingat Sekurang-kurangnya lulus maksudnya asal ada lulus saja. Jadi lawan dia adalah gagal semua. Itu maksudnya. Kalau sekurang-kurangnya lulus, jawapan kita dia akan jadi 1 tolak gagal semua. Kenapa 1 tolak gagal semua? Hanya gagal semua yang tak ada lulus langsung.
Nampak? Yang lain semua sekurang-kurangnya mesti ada seorang lulus. Hanya gagal semua yang tak lulus langsung. Jadi kita C ni soalan bonus lah. Kita terus buat jawapan dia. 1 tolak 3933 per 5,000. Dapat jawapan. Push. Berapa ni? 1067 per 5,000. 5,000. Betul yang tu. Yang ini sekurang-kurangnya penting. Sekurang-kurangnya seorang berbekal lulus maksudnya asal ada lulus saja. Asal ada lulus, baru kita buat 1 tolak ni. Kalau tidak jenuhlah kita senarai. Jenuh. Lulus seorang aja ada 3. Nanti lulus 2 orang. Lulus 3 orang. Macam tu. Panjang cerita dia. Okey. Fatin boleh Fatin? Fatin sengap je. Okey. Nombor 4. Nombor 4 terus Dalam satu kuis sains, terdapat 3 kategori soalan yang terdiri daripada 4 soalan fizik, 5 soalan kimia dan 6 biologi. 4 fizik, 5 kimia, 6 bio. Setiap soalan dimasukkan ke dalam satu sampul surat dan semua sampul surat itu dimasukkan dalam sebuah bekas. Seorang murid dikendaki untuk memilih secara awak 2 sampul surat daripada bekas itu. Hitung kepada kalian bahawa murid itu memilih A, sampul surat pertama dengan soalan fizik dan sampul surat kedua dengan soalan kimia. Okey. 2 sampul surat dengan soalan pada kategori yang sama. Okey, yang ini dia macam tadi mula-mula yang tadi. Kan? Yang kita buat dalam satu kotak ada fizik ada 4, kimia ada 5, bio ada 6. Okey. Soalan pertama, sampul surat pertama dengan soalan fizik. Maksudnya dia nak fizik dan kimia. Yang ini kita tak pertimbangkan langsung pasal yang tak gambar macam pokok, dia tak pertimbangkan. Maksudnya dia tak pertimbangkan dapat fizik, kimia, bio tak dapat, dia tak ada. Sebab dia tak bagi kepada kalian, dia bagi bilangan. Kan? Jadi kita terus buat macam ni je. Fizik yang pertama maksudnya kita terus tulis 4/15. Nampak? Kan? Tapi lepas kita ambil fizik, kita ambil kimia, maksudnya kimia akan tinggal 5/14 sahaja. Kan? Itu jawapan dia untuk soalan ni. Okey, jadi kita akan dapat jawapan kita 20 per dengan 15 darab 14. Okey. Dua per 21, betul? Betul. 2/21. Okey. Dapat jawapan. B. 2 sampul surat dengan soalan pada kategori yang sama. Kategori yang sama. Maksudnya fizik atau kimia atau bio. Yang ni yang penting nak buat ni. Okey. Fizik maksudnya fizik ambil 4 per daripada 15. Ambil fizik satu lagi, fizik ni dah kurang. Yang tinggal berapa? 3/14. Sama juga ambil kimia. Kimia 5/15 darab dengan 4/14. Dihilang 1. Okey. Campur bio 6/15 darab dengan 5/14. Okey. Ambil kalkulator tekan. Kalkulator kita hang dah. 12 campur 20 campur 30. 62.
31 per 105. Nampak kan? Tapi dalam kumpulan kalian yang penting bukan jawapannya, ini yang penting ni. Kamu kena faham macam mana nak buat benda ni. Ni. Dapat yang ni bawah senang. Ni. Okey, nak letak siapa yang kita nak ambil, siapa yang nak kira, yang tu penting. Okey, kita teruskan nombor 5. Yang ini saya bagi saya siap. Saya memang dah bajet ni. Untuk kebat memang tak sempat hari ni. Esok kita sambung kebat. Sepagi. Nombor 9. Jauh betul. Nombor 5. Desmond ingin bermain sama ada tenis atau squash pada pukul 9 pagi. Hari Ahad akan datang. Push, cerita dia. Kan? Tenis atau squash, okey? Katakan, T mewakili peristiwa Desmond akan bermain tenis. Dan X mewakili peristiwa Desmond akan bermain squash. Kan? Okey, yang pertama kita tengok. Katakan T bermain tenis, S bermain squash. Adakah peristiwa T dan S saling eksklusif? Apa maksud saling eksklusif? Eksklusif ni maksudnya dia terpisah. Kan? Eksklusif maksudnya dia terpisah. Maksudnya dia eksklusif. Apa bahasa Melayu eksklusif? Eksklusif. Okey. Eksklusif maksudnya dia special lah. Bukan special lah. Apa? Isyak? Bahasa Melayu cantik kataan eksklusif ni. Tak, cikgu. Tapi kalau eksklusif, kalau dia buat T tak ada kaitan dengan S lah kan? Dia terpisah. Bulatan dia macam ni. Dan kalau dalam set dia jadi macam ni. Ni, ini. Ini T, ini S. Kan? Dia sebab apa jadi macam ni? Belum pernah saya tengok orang sambil main tenis, dia boleh main squash. Sebelah tangan pegang raket tenis, sebelah tangan main raket squash. Main dekat tengah-tengah. Belum pernah saya jumpa gelanggang tenis dengan squash sebelah-sebelah. Pun susah juga. Maksudnya benda ni dia tak boleh berlaku dengan serentak. Eksklusif maksudnya benda tu tak boleh berlaku dengan serentak. Kan? Macam kalau dia lumba lari dengan berenang, tak boleh tak? Dia tak boleh. Kan? Belum pernah saya jumpa orang lumba lari ni dia dengan berenang akan boleh buat benda tu serentak. Itu kita panggil saling eksklusif. Okey? Jadi kalau soalan ni dia kata, adakah peristiwa T dan S saling eksklusif? Jawapan kita untuk A adalah apa? Ya. Itu saja cukup. Kan? B. B dia minta apa? Diberi bahawa kebarangkalian Desmond akan bermain tenis dan skor masing-masing adalah 47 dan 27. Hitung kebarangkalian bahawa dia akan bermain tenis atau squash. Dia akan main tenis atau squash. Kalau eksklusif macam ni, atau dia, senang je, dia terus ambil aja kebarangkalian T campur terus dengan kebarangkalian S. Itu atau. Okey. Kalau lawan eksklusif, dia satu lagi tu, kalau ada persilangan. Ini tidak eksklusif. Nampak? Kan? Macam ni. Jadi ada persilangan. Kalau ada persilangan, T dengan S. Kalau kita ambil P, kan, apa, T, kita panggil apa? PT atau gabung dengan S. Kita kena tulis dia dalam bentuk P, T, campur, P, S, tolak dengan P, T silang S. Dia kena tolak yang silang ni. Kalau persilangan. Kalau eksklusif tak payah. Ambil terus je. Jawapan kita terus ambil kat sini dapat apa? 4/7 campur dengan 2/7. Bermain tenis dan squash masing-masing kan. Bermain tenis atau squash. Campur 2/7. Dapat terus jawapan kita apa? 1. Okey. Nombor 2. Cikgu. Dia tidak 4 tambah 2, 6 cikgu, bukan 7. 4 tambah 2, 6. Budak dapat 7. Aduh, 6/7. Okey. Dia tidak akan bermain tenis dan tidak akan bermain squash. Dia tidak bermain tenis dan tidak bermain squash. Okey. Dia apa cerita dia tidak bermain tenis dan dia tidak bermain squash?
Jadi maksudnya kat sini kita kena buat dia tidak main tenis mana? Kita tutup. Tidak main tenis. Okey. Dan tidak bermain squash. Tutup. Maksudnya dua-dua tak nak. Dua-dua ni tak nak. Okey, cara kita tulis dia kalau dalam bentuk set adalah macam ni. Kan? P union P pula sorry. T gabung dengan S macam tu. Kemudian tak nak. Dua-dua tak nak. Ini gangster. Kan? P gabung dengan S, dua-dua tak nak. Tapi kamu tengok dia tulis ni dan. Itu problem dia kan. Ni dua-dua tak nak. Boleh ini maksudnya dia tak nak main T, tak nak main S. Dua-dua tak nak main. Okey. Ini salah satu cara tulis. Satu lagi kita boleh guna cara macam tadi saya buat kalau terpisah. Kan? Iaitu P tak payah tulis P pening T prime silang dengan S prime. T prime silang dengan S prime. Okey, dia silang. Maksudnya dia akan ambil, kalau kau tengok dekat sini, dia akan ambil selain daripada yang ini. Tapi kalau buat macam ni, kamu nak kira susah. Kamu tak faham macam mana nak kira. Cikgu, macam mana nak kira ni? Tak boleh nak kira. Nampak? Kita tak boleh nak kira. Susah sikit. Tapi kalau macam ni, kita boleh kira. Okey, kebanyakan untuk dia tak main tenis. Jawapan kita kat sini kalau kamu tengok selain daripada T campur S adalah sama dengan 1 tolak dengan 6/7. Jawapan dapat 1/7. Nampak? Ni kalau macam ni, dia susah sikit nak kira. Kita tak nampak cerita dia. Boleh? Dia tak boleh ambil yang sebarang kalian dua-dua tak main je ke cikgu? Macam T 3/7 darab 5/7. Dia tak boleh cikgu. T 3/7 darab 5/7. darab 5/7. Yang tu lah. Dia satu lagi. Kalau macam ni, kalau kamu buat macam ni, kan, kita akan dapat macam tu jawapan dia. Kita akan dapat, kamu kalau buat kira macam ni, kamu akan ambil terus ni 3/7. Kamu akan buat darab dengan 5/7. Tu jawapan dia akan jadi lain. 15/49. Dia tidak bermain tenis dan sekejap saya tengok. Ada konflik ke? Patutnya dan tidak bermain squash. Okey. Tidak main Betul juga Ashraf. Boleh juga tau 15/49 tapi dia sekejap saya tengok dia punya answer berapa dulu. Tak boleh Ashraf dia pakai ni. Dia kena kira macam ni. Tak boleh ni. Sebab tu saya kata dia kena kira pakai teknik ni. Dia tak boleh pakai kira teknik ni. Saya tak tahu kenapa. Sebab memang tak boleh. Sebab biasanya kalau kita panggil dia tak bermain tenis dan tak main squash ini. Ini cerita dia. Ini dua-dua tak main. Kan? Sebab tak bermain tenis kalau pakai macam ni dia tak boleh ni. Saya tak tahu kenapa. Jawapan dia memang salah. Kan? Sepatutnya memang kena pakai ini jawapan dia. Okey. Sebab kalau kita tengok kita tak ambil ini sebab apa? Kan? Sebab bila kita tengok daripada set kita, dia jadi macam ni set kita tau. Ni main tenis, ni main squash. Nampak? Sebab dia tak bersilang cikgu. Dia tak bersilang ni. Kan? Jadi maksudnya bila kita ambil dia tak nak main tenis bersilang dengan dan patutnya bersilang, nampak? Kan? Jadi kita ambil benda tutup ni. Jadi maksud kita ambil orang kat luar ni. Orang kat luar ni maksudnya selain daripada dua ni. Itu dia jadi macam ni.
Kita nak gambar ni. Sebab tu ini patutnya jalan kerja ni kalau ikut perkataan dia tidak bermain tenis dan tidak main golf. Ini ayat dia memang macam ni biasanya. Kan? Tapi untuk kes yang ini dia tak boleh buat macam ni, dia kena buat macam ni. Sebab dia eksklusif kan cikgu. Eksklusif. Sebab tu sekarang ni kebanyakan dan sekarang ni kalau dah tengok dalam exam kan, dia tak pakai dan dah untuk persilangan. Untuk persilangan dia tak pakai dan dah. Sebab dan boleh jadi konflik. Boleh confuse. Dia akan pakai perkataan tetapi. Kamu akan jumpa kata tetapi. Contoh, dia tidak bermain tenis. Kan? Tetapi dia tidak bermain squash juga. Itu kacau. Macam tu. Dia macam ni. Sekarang ni banyak dipakai perkataan tetapi. Dia tak pakai dan dah. Dan dia konflik. Pemahaman pelajar tu. Okey? Tapi ada lagi soalan yang simple-simple. Soalan simple dia masih menggunakan dan. Kan? Dan biasanya perkataan dan tu kadang-kadang tak nampak. Masa untuk darab ni dia tak nampak. Contoh ambil dua benda. Tak ada perkataan dan pun. Macam tu. Nampak? Dekat sini kamu kena ingat lah. Saya pun confused kat sini. Tapi saya check jawapan tadi memang dia bagi macam ni. Jadi kamu kena, ini maksudnya apa? Dia tak main T, dia tak main S. Macam tu. Tak main T, tak main S. Dia macam S-Pen. Boleh Nanti kamu tengok. Kalau dapat soalan lagi macam ni, kita tengok. Macam mana jawapan dia. Cuba satu lagi nombor 6. Sebelum kita masuk kebat. Kebat kita masuk besok lah. Kan? Kebat banyak sikit. Nombor 6. Setiap daripada 2 buah kotak mengandungi 5 keping kad yang masing-masing dinomborkan 1 hingga 5. Setiap daripada 2 buah kotak mengandungi 5 keping kad yang masing-masing dinombor 1 hingga 5. Keping kad dipilih daripada setiap kotak. Hitung kebahagiaan kalian bahawa 2 keping kad itu mempunyai nombor yang sama. Saya tak faham soalan ni. Sekejap, baca lagi. Setiap daripada 2 buah kotak mengandungi 5 keping kad. Okey. Dia translate pada bahasa Inggeris ni problem ni. Buku ni. Maksudnya ada 2 kotak. Okey, setiap kotak tu ada 5 kad. Nombor 1 sampai 5. Aduh, dia punya ayat ni. Sekeping kad dipilih secara awak daripada setiap kotak. Macam tu. Dia tak bagi kotak apa. Hitung kebahagiaan kalian bahawa kedua-dua keping kad itu mempunyai nombor yang sama. Nombor yang sama. Kita boleh letak kotak nama kotak sendiri ya. Kotak A, kotak B. Contoh kalau nombor yang sama maksudnya kita boleh ambil satu-satu. Kan? Satu-satu atau dua-dua atau tiga-tiga atau empat-empat. Kan? Lagi lima-lima. Itu saja. Ini kita panggil mempunyai nombor yang sama. Okey, berapa bilangan dia? Sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. 5 daripada berapa semua? Semua senang aja. 5 dalam kotak ni, 5 dalam kotak ni darab. 5 darab 5, semua kita akan dapat 25. Sebab dia macam darab combination dia. Per 25 dapat jawapan 1/5. Kenapa saya tak buat wrong sample? Banyak 25 jenuh buat. Dia tak buat. Sebab tu soalan pun tak suruh buat. Kalau banyak sangat soalan tak suruh buat. Okey, itu A. B. Cikgu. Ya. Dia macam mana nak tahu yang bila mana kena tambah dia, bila mana kena darab dia punya tu. Jumlah kebarang kalian tu. Jumlah ni? Ni. Yang ni sebab dia kata A daripada B sepatutnya kita buat jadual. Kita buat jadual yang panjang tu. Jadual yang macam ni. Jadual yang 1, 2, 3, 4, 5.
1, 2, 3, 4, 5. Kita tak pakai senarai. Jenuh pakai senarai. Nampak? Oh. Yang ni dia akan jadi 1, 1, 1, 2 ni kan. 1, 3, 1, 4, 1, 5. Tapi jenuh lah nak buat. Tapi sebab tu soalan tak suruh buat wrong sample. Kita kena faham lah apa wrong sample dia. Wrong sample dia maksudnya ada 5 dan 5 maksudnya jumlah sekali kalau kita senarai semua ni akan dapat 25. Oh, 5 pair dengan 5 lah. Jadilah Ah. 25. Oh. 5 pair dengan 5. Tu jadi 25. Itu bilangan tau, bilangan. Ni bukan kita kira berapa, ini bilangan apa? Bilangan jumlah lah. Peristiwa yang berlaku tu. Okey. Oh, okey, faham. B, hasil tambah nombor-nombor pada kedua kepingkat itu adalah 5. Kita boleh senarai je. Hasil tambah dia adalah 5. Maksudnya kita boleh jadi apa? 1, 4. Okey. Jadi habislah cerita 1, tak boleh dah. 1, 4, 2, 3. Hasil tambah 5. 2 tak boleh. 3, 2. Kemudian 4, 1. Nampak? Sebab dia nak apa? Hasil tambah nombor pada kedua-dua peringkat tu ialah 5. 1, 4, 2, 3, 3, 2, 4, 1. Itu aja. Ada lagi yang lain? Tak boleh kan? 5 ni je. Dapat jawapan kita kat sini adalah 4/25. Dia simple je sebenarnya. Mula-mula tu nak faham cerita dia. Okey? Untuk C pula, kedua-dua kepingkat itu mempunyai nombor yang sama. Nampak? Dia ada atau nombor yang sama. Dah buat belum nombor yang sama? Dah. Nampak? Nombor yang sama kita dah buat. Ada 5 semua. Kan? Atau hasil tambah kedua-dua kepingkat itu ialah 5. Dia maksudnya dia gabungkan yang ini dengan ni digabungkan. Itu saja cerita dia. Kan? Ni dengan ni digabungkan sebab ada atau. Okay? Tapi bila kita gabung, kita kena tolak benda yang sama. Tapi saya tengok tak ada benda yang sama. Tak payah tolak lah. Kan? Jadi jawapan kita akan dapat terus je, senang je. Gabung dia akan jadi 9/25. Siap. Ini 5, ni 4. Gabung jadi 9. Jumlah semua 25. Itu banyakkannya soalan kebangkalan ni kadang-kadang soalan dia, ayat-ayat dia yang akan bagi kamu keliru sikit. Boleh? Boleh, cikgu. Okey. Jadi untuk matematik kita stop sampai sini kejap. Kita rehat kejap dalam lebih kurang 5 minit. Nanti kita boleh sambung seterusnya untuk kelas AMAT pula. Okey? Jadi kita jumpa lagi dalam kelas AMAT. Terima kasih. Kalau ada kawan-kawan kamu yang tak masuk lagi AMAT, nanti dia masuk kot. Pukul 11 belum pukul 11 lagi kan. Okey, kita rehat kejap 5 minit.